Assalamualaikum, hai semua. Tahu tak apa itu insulin? Insulin merupakan sejenis hormon yang berasal daripada polipeptida. Hormon tersebut berasal daripada kelenjar pankreas yang dihasilkan oleh hati. Mari kita lihat apakah kegunaan insulin kepada manusia. Insulin berfungsi untuk menstabilkan paras gula dalam darah. Seterusnya, bantu memecahkan lemak dan protein untuk dijadikan tenaga. Mari kita lihat kebaikan insulin pula. Yang pertama, membantu memindahkan gula atau glukosa daripada aliran darah ke dalam sel tubuh. Seterusnya, yang kedua, sebagai bahan bakar atau sumber tenaga untuk tubuh badan. Dan yang terakhir, ketiga, membantu individu pengidap diabetes mengawal paras gula dalam darah mereka. Selanjutnya adalah jenis-jenis insulin. Sumber insulin berasal daripada khinzir, porcin, lembu, bovine, kuman dan manusia. Terdapat fatwa mengenai insulin bovine dan insulin manusia. Mari kita selusuri. Fatwa yang pertama adalah menyatakan tentang insulin manusia. Fatwa ini mengatakan bahawa tidak mengapa menggunakan human insulin untuk mengubati penyakit diabetes dengan syarat pertama, diperlukan kerana darurat. Yang kedua, tidak ada ubat pengganti yang lain. Apakah hukum dan fatwa insulin babi pula? Okey, fatwa menyebutkan bahawa haram menggunakan porsin insulin selagi ada alternatif daripada insulin manusia. Jika orang Islam tetap menggunakannya tanpa sebarang syarat, maka mereka telah berdosa. Okey, seterusnya adalah apakah penyakit yang menggunakan insulin? Penyakit tersebut adalah diabetes. Terdapat dua jenis penyakit diabetes. Mari kita lihat. Yang pertama adalah penyakit diabetes mellitus jenis pertama. Dan yang kedua pula adalah diabetes mellitus jenis kedua. Mari kita lihat penyakit diabetes mellitus jenis pertama. Penyakit ini berlaku kerana kegagalan penghasilan insulin oleh kelenjar pankreas. Biasanya didiagnosis dalam zaman kanak-kanak dan remaja. Berikut merupakan ciri-ciri penyakit diabetes mellitus jenis pertama. Pertama, ia tidak berkaitan dengan berat badan seseorang. Seterusnya, penyakit ini dirawat dengan suntikan atau pam insulin. Dan yang terakhir, ia tidak dapat dikawal tanpa pengambilan insulin. Selanjutnya adalah diabetes mellitus jenis kedua. Jenis ini kerap berlaku disebabkan oleh insulin yang berkurangan. Penyakit ini biasanya didiagnosis pada umur 30 tahun ke atas. Ciri-cirinya adalah biasanya dikaitkan dengan berat badan yang berlebihan. Pesakit yang menghidapi jenis ini perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat. Namun, penyakit ini boleh dirawat. Untuk sesetengah pesakit, suntikan insulin mungkin diperlukan jika ubatan tidak berkesan atau memberi kesan sampingan. Namun,
kita tidak usah bimbang tentang insulin lagi kerana dengan kebijaksanaan saintis, insulin telah dihasilkan tanpa menggunakan sumber daripada manusia ataupun haiwan. Saintis telah memasukkan DNA manusia kepada kuman untuk dijadikan insulin. Oleh itu, kebanyakan insulin sekarang tidak menggunakan hasilan daripada manusia mahupun haiwan di negara ini. Maka, kita selamat menggunakan insulin yang disediakan di negara ini dan boleh hidup dengan yakin. Okey, kesimpulannya, pada era teknologi ini memang banyak insulin yang dihasilkan oleh umat manusia, antaranya adalah untuk menjaga kemaslahatan diri. Namun tidak lupa juga kepada pihak yang tidak bertanggungjawab dengan membeli insulin yang murah semata-mata untuk mendapat keuntungan. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang berhemah tinggi serta bijak haruslah mengambil tahu soal halal dan haram dan isu semasa. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang patuh kepada agama hendaklah bijak memilih perkara yang halal dan menghindari perkara yang haram yang telah diiktiraf oleh syarak supaya hidup kita sentiasa diberkati dan dirahmati Allah. Sekian.